Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 20 Disember bersama saya Aziz Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Waspada, elak kejadian tidak diingini. Juga banjir bukan pesta. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengingatkan ibu bapa supaya memberi lebih perhatian kepada anak mereka sepanjang musim tengkujuh. Titah baginda ia bagi memastikan anak mereka berada dalam keadaan selamat dan tidak berlaku insiden tidak diingini ketika banjir. Baginda juga berharap pusat pemindahan sementara PPS sentiasa berada dalam keadaan selesa dan bersih. Al-Sultan Abdullah turut menasihatkan kepada semua penduduk yang tinggal di kawasan berisiko banjir untuk terus berwaspada dan mendengar arahan pihak kerajaan jika diarahkan berpindah. Dalam pada itu saya menasihatlah supaya kaum ibu bapa jagalah anak-anak ke cucu ke supaya mereka tidak kehilangan dalam keadaan beginilah. Dan saya harap juga tempat-tempat PPS ini sentiasa berada dalam keadaan bersih lah, bersih dan guna bilik-bilik tandas ini dengan sebaik mungkin. Jagalah kebersihan mustahak jaga kebersihan semasa berada di PPS sementara ini. Baginda bertitah demikian kepada media selepas melawat PPS di Sekolah Kebangsaan Berserah dekat Kuantan hari ini. Seramai 226 penduduk terjejas banjir daripada 50 keluarga ditempatkan di PPS itu sejak 2 hari lalu. Orang ramai tidak seharusnya menjadikan banjir sebagai pesta air hingga menggadaikan nyawa dan keselamatan mereka dalam keseronokan bermain air. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan, Jainal Layas Zainal Madasin berkata, sepanjang pemantauan yang dilakukan pihaknya di kawasan terjejas banjir, masih ramai ibu bapa yang membiarkan anak-anak bermain air sehingga boleh menimbulkan bahaya. Yes, sepanjang kita buat pemantauan dan pemindahan di kawasan yang kena banjir ini, di kawasan Rantau Panjang ni, nampak kanak-kanak dia seronok mandi-manda. Ada juga orang dewasa, tapi kita nasihatkan mereka supaya jangan kerap kali mandi. Jangan mandi sama sekali dah. Tapi bagi orang mereka buat pesta. Kita bukan apa. Yang kita risau dengan keadaan air pun tak bersih, kotor. Lepas tu takut benda-benda yang yang tajam ke, yang berbisa ke. Jadi kita memang nasihatkan mereka jangan mandi. Menurutnya lagi, budaya keluar beramai-ramai untuk bermain dan melihat air banjir bagaikan satu pesta perlu dielakkan. Selain itu, tindakan memarkir kenderaan di tepi jalan sehingga berlaku kesesakan juga boleh mengganggu tugas-tugas menyelamat mangsa banjir. Beliau turut menasihatkan orang ramai supaya sentiasa peka dan berwaspada pada musim banjir ini, terutamanya apabila melibatkan pergerakan anak masing-masing bagi mengelakkan mereka berada di kawasan berbahaya. Semalam media melaporkan seorang bayi lelaki berusia 15 bulan menjadi korban pertama banjir di Kelantan selepas ditemukan lemas di rumahnya di Kampung Gual Tok Deh, Pasir Mas. Mangsa Muhammad Putra Zafran Muhammad Ashwadi dikatakan bermain di anjung rumah bersama kakaknya sebelum dilaporkan terjatuh ke dalam air banjir. Situasi banjir di Kelantan hari ini bertambah serius apabila jumlah mangsa yang dipindahkan meningkat secara mendadak kepada 25,353 mangsa daripada 6,897 keluarga yang ditempatkan di 133 pusat pemindahan sementara PPS melibatkan 9 jajahan. Sementara 6 sungai utama pula masih mencatatkan bacaan melepasi paras bahaya, antaranya Sungai Golok di Rantau Panjang, Sungai Kelantan di Kuala Krai dan Sungai Lebir di Kampung Tualang. Dalam pada itu, lebih 100 keluarga terjejas akibat banjir yang menenggelamkan kampung Pulau Rusa, Kuala Terengganu sejak semalam. Banjir setinggi 1.5 meter itu merupakan terburuk melanda perkampungan yang terletak berhampiran Sungai Terengganu dalam tempoh 9 tahun.
Rata-rata mangsa tidak sempat membuat apa-apa persiapan kerana air naik dengan cepat menenggelamkan rumah masing-masing. Salah seorang penduduk, Abdul Fattah Saleh, 57 tahun berkata, ketika kejadian dia sedang menonton siaran ulangan perlawanan akhir Piala Dunia sebelum rumahnya tiba-tiba dinaiki air pada pukul 10 pagi. Air dah masih tak ada di luar jalan tu. Lepas tu di luar halaman rumah saya ni lah. Dalam pukul 10 tu saya terkejut lepas pada tengok bola World Cup tu final tu. Air dah hampir-hampir 1 kaki. Nasib baik juga Alhamdulillah lah kereta saya sempat dialih naik ke atas jalan besar. Seorang lagi penduduk, Abdul Rashid Taib, 57 tahun pula berkata, perabot dan barangan rumahnya yang diletakkan di tempat tinggi turut ditenggelami banjir yang naik tinggi. Tapi cepat sangat air naik tu. Pagi tu dah tenggelam masuk dalam rumah. Barang-barang tu? Barang-barang tu akak tinggi-tinggi. Sekarang pun barang pun tenggelam juga. Banyak rosak ni? Banyak barang rosak. Banjir paling besar ke? Paling besar. Masa bulan 2 baru ni pun banjir macam tu kot. Tapi masa ni besar lagi pada yang baru ni. Abdul Rashid berkata dia terpaksa mengharung arus banjir yang deras sejauh kira-kira 1 kilometer bagi menyelamatkan diri. Imam Masjid Kampung Pulau Rusa, Abdul Muiz Talib pula berkata, pertembungan air pasang besar dan Sungai Terengganu mencetuskan banjir besar di perkampungan tersebut. Sebab dia air sebelah ulu Kuala Berang tu dah turun sini, bertembung dengan air pasang surut ni, dan dia makin naik. Air pasang surut dah tinggi 1.4 meter. Hujan lagi, jadi air makin cepatlah. Abdul Muiz risau banjir akan menjadi lebih besar kepada fenomena air pasang besar dan berulang lagi pada malam ini. Sementara itu, setakat pukul 2 petang tadi, mangsa banjir di Terengganu telah meningkat kepada 38,806 mangsa daripada 10,639 keluarga. Sebanyak 316 pusat pemindahan sementara telah diaktifkan di semua 8 daerah di Terengganu. Sementara itu, kerajaan telah mengarahkan Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk menggerakkan aset-aset khususnya trak dan lori melebihi 10 tan ke negeri-negeri yang terjejas banjir. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi mengatasi isu kekurangan aset yang mengganggu operasi banjir. Beliau berkata masalah logistik disebabkan hujan lebat dan luruan monsun yang berlaku sejak hujung minggu lalu telah mencetuskan banjir besar 3 kali ganda daripada kebiasaan. Ini menyebabkan berlaku sedikit kelewatan dalam penghantaran bekalan makanan di pusat pemindahan sementara PPS kritikal di pedalaman akibat terputus hubungan. Saya telah meminta agar Angkatan Tentera Malaysia, khususnya Menteri Pertahanan, untuk memobilisasikan trak atau lori yang lebih berat lagi, 10 tan ke atas, bagi dikerahkan untuk pergi ke negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan mungkin akan ke negeri-negeri lain. Dan kesiapsiagaan ini memang telah menjadi SOP pada Angkatan Tentera Malaysia dan saya yakin semua logistik ini akan diselesaikan dalam waktu sesegera yang mungkin. Okay? Beliau ditemui media selepas memantau keadaan banjir di Kampung Nangka Besut hari ini. Situasi banjir di Pantai Timur dilihat semakin memburuk dan setakat jam 12 tengah hari tadi, jumlah mangsa banjir di Kelantan dan Terengganu telah mencecah lebih 60,000 orang. Prihatin dengan nasib mangsa di sana, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM telah menggerakkan misi bantuan di sana. Dan bagi mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama di talian Skype sekarang ini Ketua Pegawai Eksekutif YADIM Tuan Kamarul Arif Tuan Soh untuk menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai misi tersebut. Assalamualaikum Tuan Kamarul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya difahamkan YADIM ada menggerakkan sukarelawan dan juga memberi bantuanlah ya ke negeri-negeri yang dilanda banjir. Jadi mungkin Tuan boleh ulas dengan lebih lanjut mengenai usaha ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih TV Hijrah kerana sudi untuk memberikan ruang kepada YADIM pada hari ini. Seperti mana kita ketahui, memang sepanjang tahun, Syaban tahun,
kita akan diuji dengan musibah banjir seperti ini. Dan kita tahu memang pihak kerajaan telah memainkan peranan yang sangat baik dalam menangani perkara ini dan juga menggerakkan aset-aset yang diperlukan. Cuma tinggal lagi bahawa kita tidak boleh hanya mengharapkan pihak kerajaan untuk melaksanakan perkara ini. Maka terpanggil dengan situasi ini, Yadim, salah sebuah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kita memang telah pun merancang dan telah pun bersedia selama ini untuk menggerakkan semua sumber-sumber yang kita ada untuk membantu meringankan sedikit beban, terutamanya pada peringkat sekarang ini adalah pada peringkat rescue dan juga relief untuk menyelamatkan mangsa dan di samping memberikan sedikit kelegaan dan juga mengurangkan beban yang ditanggung oleh mangsa. Jadi kita telah pun menggerakkan perkara ini sejak daripada bulan November lagi, bermula di Selangor, di negeri Perak, dan sekarang ini tumpuan kita lebih kepada negeri Terengganu dan Kelantan. Alhamdulillah kita telah pun turun daripada awal lagi menggerakkan sukarelawan kita, menyampaikan bantuan yang saya sebut tadi dalam fasa rescue dan relief ini, menyampaikan perkara-perkara yang diperlukan kerana itulah memang kita bersedia. Jadi kita memang ada package program ataupun package bantuan yang telah pun kita sediakan untuk membantu mangsa-mangsa banjir ini. Ya. Baik, kita faham banjir di Pantai Timur kali ini agak buruk ya dan telah meragut nyawa setakat ini. Jadi apa agaknya cabaran yang dihadapi sukarelawan Yadim ketika ini? Ya, sememangnya seperti mana yang kita ketahui, banjir kali ini di Pantai Timur sangat teruk. Di setengah kawasan saya mendapat makluman bahawa tidak pernah terjadi banjir pada skala sebesar ini, terutamanya di sebelah Pasir Putih dan sebagainya, dan begitu juga di Jertih dan di Besut. Maka terpanggil dengan perkara ini, kita sememangnya meletakkan harapan yang sangat tinggi pada peringkat ini untuk memobilisasi sukarelawan kita untuk turun membantu di lapangan secara langsung. Maka antara cabaran yang kita dapati ataupun yang kita temui dalam menyampaikan bantuan ini pastinya dalam usaha nak menggerakkan mobilisasi ini, kerana kita nak menggerakkan sumber manusia. Dia akan terhalang dengan faktor-faktor aset ataupun faktor-faktor kebolehsampaian, accessibility kepada tempat yang berlaku bencana itu. Di samping kita juga terpaksa mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Walaupun mungkin kita ingin menyampaikan bantuan, tapi sebagai sukarelawan kita masih perlu mematuhi kepada arahan dan juga peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Justru untuk memastikan kesemua ini dapat dipatuhi, maka yang kita perlukan juga adalah dari segi kefahaman dan juga kemahiran di pihak sukarelawan. Alhamdulillah persiapan yang telah pun kita lakukan membolehkan kita menggerakkan sukarelawan kita dengan baik. Ya, terdapat masalah di sana dan di sini, tetapi kita tahu ini adalah realiti dalam menghadapi bencana. Tapi kami di Yadim melihat ini sebagai salah satu cabaran di dalam melaksanakan dakwah, kerana dakwah itu bermaksud juga menyampaikan kebaikan, membantu mereka dalam kesusahan agar Islam dapat terlihat dengan lebih baik. Dan seperti tadi saya difahamkan, Tuan Kamarul juga ada menjelaskan yang bantuan juga dihulurkan bukan saja di Terengganu, di Kelantan, tapi juga di semua negeri yang terjejas dengan banjir ini, termasuk di negeri Perak, Selangor dan sebagainya. Mungkin dari segi kapasiti sukarelawan, adakah mempunyai jumlah yang mencukupi untuk membantu mereka ini semuanya? Ya, Alhamdulillah, Yadim kita mempunyai seramai 10,000 kekuatan sukarelawan di seluruh negara yang berdaftar dengan Yadim, dan inilah yang kita gerakkan. Tahun lepas apabila Selangor dilanda dengan musibah ini, maka kita memobilisasi atau menggerakkan sukarelawan kita dari negeri-negeri lain secara berjadual untuk turun ke negeri-negeri yang ditimpa dengan musibah. Allah uji tahun ini Kelantan dan Terengganu. Jadi insya-Allah dengan aturan yang sama ataupun dengan perancangan yang telah pun kita lakukan, kita akan menggerakkan. Bahkan untuk Kelantan dan Terengganu secara spesifik pada hari Khamis ini, insya-Allah selepas dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri, Yadim akan menghantar pasukan sukarelawan dan insya-Allah saya sendiri akan turut menyertai mereka untuk pergi ke Kelantan dan Terengganu untuk menyampaikan bantuan. Kerana kita tahu di Kelantan dan Terengganu dengan jumlah mangsa yang telah meningkat melebihi 60,000, pastinya bekalan bantuan di sana kita mendapat maklumat tidak cukup dari segi makanan, bantuan dan sebagainya. So insya-Allah kita akan gerakkan lebih kurang dalam 5 ataupun 6 kenderaan yang akan dimuatkan dengan barangan-barangan kit makanan yang boleh dimakan dengan segera, kit toiletries, lampin, pangkai buang dan sebagainya untuk dibawa ke sana. Baiklah, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Kamarul Arif Tuan So, itu Ketua Pegawai Eksekutif Yadim, di atas penerangan yang begitu panjang lebar ya tentang bantuan yang dihulurkan oleh Yadim, dan semoga ianya sedikit sebanyak dapat meringankan bebanan mangsa-mangsa banjir di Kelantan dan juga Terengganu dan juga di kawasan-kawasan yang terlibat umumnya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Doakan semua. Baik, dan nampaknya kita berhenti rehat seketika, dan selepas ini
Perdana Menteri umum bantuan untuk rakyat. Alhamdulillah, bertemu kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan bantuan tunai rakyat yang dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini akan diteruskan. Malah jelas beliau bayaran bantuan itu juga diawalkan kepada Januari berbanding Mac sebelum ini. Bayaran bantuan tunai rakyat fasa 1 disalurkan awal iaitu bulan Januari 2023, tidak bulan Mac seperti mana diumumkan sebelum ini. Saya ambil pertimbangan untuk menyegerakan kerana masalah pekebun kecil getah dan petani nelayan terutama Terengganu Kelantan yang terpaksa menanggung kesempitan akibat banjir. Maka jadual Mac itu akan diawalkan supaya mereka perolehi bantuan tunai ini bulan Januari. Beliau berkata demikian ketika membentangkan rang undang-undang RUU Kumpulan Wang Disatukan Perbelanjaan Masuk Akaun 2022 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan sementara 2023 di Dewan Rakyat hari ini. Menurut Perdana Menteri, bayaran fasa 1 ini akan memanfaatkan hampir 9 juta penerima dengan peruntukan 2 bilion ringgit melibatkan kadar RM300 bagi setiap isi rumah dan RM100 untuk penerima bujang. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan bersetuju memberikan kenaikan gaji tahunan tambahan khas 2023 sebanyak RM100 kepada semua penjawat awam grade 11 hingga 56. Jelasnya, kerajaan dalam masa sama turut meluluskan bantuan khas keuangan kepada 1.3 juta penjawat awam grade 56 ke bawah sebanyak RM700, manakala 1 juta pesara kerajaan menerima sebanyak RM350. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengumumkan bantuan awal persekolahan bernilai RM150 kepada semua murid tanpa mengambil kira had pendapatan ibu bapa pada Januari 2023. Dan seperti mana yang saya sebut, apa-apa saja langkah sebelum ini yang baik kita akan teruskan. Dan tidak ada masalah atau kompleks di situ. Ini termasuk umpamanya memperbaiki cadangan awal, termasuk dalam soal rancangan makanan tambahan dan pembelian buku teks. Maka kita setuju menyalurkan bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 kepada semua murid tanpa mengambil kira had pendapatan ibu bapa pada bulan Januari 2023. Ini untuk mempercepatkan, kerana kalau untuk Januari dan kita letakkan syarat-syarat pendapatan ibu bapa, wang penyaluran itu akan tetap tertangguh. Menurut Perdana Menteri, selain mempersiapkan murid dengan kelengkapan sekolah yang sewajarnya, bantuan itu antara lain bertujuan mengatasi isu generasi tercicir ekoran pandemik COVID-19. Dalam pada itu, mengulas mengenai bantuan kepada mangsa banjir terutama di Pantai Timur, Perdana Menteri memaklumkan bantuan kepada mangsa akan disegerakan melalui agensi NADMA. Tetapi oleh kerana perkembangan mendesak semasa seperti banjir yang juga telah mula meragut nyawa di Pantai Timur dan juga beberapa keperluan segera, maka ada pertimbangan untuk menyegerakan dan memberikan penambahan tidak dari segi belanjawan kerana ini hanya tertaluk pada bulan Mac, tetapi penyesuaian dari kelulusan yang ada supaya dapat diperkasakan NADMA dan bentukan tambahan untuk khususnya di Terengganu dan di Kelantan. Perdana Menteri turut memaklumkan akan ke Pantai Timur esok untuk memantau situasi banjir di sana. Kanada berdarah. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke perkembangan luar negara. 6 maut termasuk suspek dalam insiden tembakan di pinggir bandar Toronto, Kanada.
Suspek, seorang warga emas berusia 73 tahun, menembak jirannya di sebuah pangsapuri. Suspek Francisco Vili merupakan pesara kerajaan ditembak mati pihak berkuasa. Seorang lagi mangsa cedera namun dilaporkan dalam keadaan parah. Insiden berlaku sekitar jam 7.30 malam semalam waktu tempatan. Polis menemukan pistol semi-automatik di lokasi kejadian. Mangsa maut ditemui di kediaman berbeza di pangsapuri terbabit yang terletak di Bandar Vaughan. Sehingga kini motif tembakan belum diketahui dan pihak berkuasa sedang menyiasat sama ada terdapat kaitan khusus antara mangsa dan suspek ataupun tidak. Suspek dilaporkan bertindak sendirian. Susulan kapal perang karam di Teluk Thailand, 4 mayat anak kapal ditemui pada hari kedua pencarian, manakala seorang ditemui hidup. Misi mencari dan menyelamat baki 24 lagi anggota tentera laut negara itu yang hilang diteruskan. Pasukan SAR menggunakan kapal perang HTMS Kraburi dan 2 helikopter Seahawk bagi misi itu. Usaha hari ini tertumpu pada pencarian udara. Mangsa itu kini dikategorikan sebagai orang hilang. Pihak berkuasa berharap semua mangsa yang dilapor memakai jaket keselamatan dapat bertahan di perairan bergelora berkenaan. Setakat ini, 75 daripada 106 anak kapal berjaya diselamatkan, namun 5 daripadanya mengalami kecederaan parah. Kapal perang kecil jenis HTMS Sukhothai berusia 36 tahun itu karam kira-kira jam 11.30 malam kemarin akibat dibandai ombak susulan cuaca buruk. Malaysia, 2 orang terbunuh selepas kereta api teknikal untuk projek kereta api berkelajuan tinggi Jakarta-Bandung KCJB tergelincir. Mangsa disahkan pekerja teknikal warga negara Cina. Kedua-dua mangsa lelaki itu masing-masing berusia 36 dan 40 tahun. Sementara itu, 5 lagi dilaporkan parah dalam nahas itu. Kejadian berlaku di kawasan Cipada, Cikalong, Witan di Bandung Barat. Difahamkan kereta api itu sedang menjalani ujian pemanduan, manakala rel itu dilaporkan dalam fasa pemasangan. Kejadian berlaku sekitar jam 4 petang kemarin waktu tempatan. Pihak berkuasa mengarahkan siasatan menyeluruh dijalankan sama ada ia disebabkan manusia, teknikal ataupun sistem. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa kami turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Aziz Arifin. Assalamualaikum dan selamat malam.